apakah faedah al-irsyad. Maksud kita kata dah ada dah guru-guru fiqh, apa perlu lagi kepada guru yang lain? Kita dah ada dah guru-guru tauhid, kan mengapakah perlu ada kepada satu lagi guru yang lain, kan? Dan itu persoalan yang kita akan timbulkan, yang akan diwaswaskan oleh syaitan di dalam diri kita. Maksudnya apakah keperluan kepada al-irsyad, kan? Apakah keperluan kepada pembimbing tadi? Maka Imam Ghazali radhiyallahu anhu dia menyatakan dalam kitabnya Al-Munqidh min ad-Dalal, ketahuilah bahawa sesungguhnya terdapat perkara yang tidak boleh dicapai oleh akal. Maksudnya apabila kita baca sifat 20, itu semua perbahasan yang berkaitan dengan akal. Kewujudan Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dan apabila kita belajar tentang semayang, itu pun boleh kita faham. Kan kita boleh pelajari. Rukuk macam mana, kita boleh lihat. Guru rukuk macam mana, kita rukuk macam mana. Guru sujud macam mana, kita pun sujud macam mana. Tapi satu-satunya perkara yang Imam Ghazali istilahkan sebagai ma wara'a tauril aql, kan perkara-perkara di atas daripada kemampuan akal manusia yang diistilahkan sebagai haqiqatun nubuwah, yang diistilahkan sebagai hakikat kenabian, itulah yang nak dicapai daripada fardu ain yang ketiga, yang diistilahkan sebagai ilmu tasawuf, yang memerlukan kepada bimbingan, yang diistilahkan sebagai ar-rusyd tadi. Dan itulah kemuncaknya. Maksudnya ada beberapa perkara yang sekiranya kita belajar macam mana pun kita takkan boleh faham. Ada beberapa perkara yang sekiranya kita tadi kaji, kan buat kajian 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dia takkan boleh dicapai daripada alam yang nyata ni. Kerana dia memerlukan kepada al-zawq, dia memerlukan kepada rasa, dan dia memerlukan kepada pembukaan hijab. Dan Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dan memang ni dia kata betul-betul dalam kitab dia Munqidh min ad-Dalal tadi, dia kata amma al-zawq, adapun rasa tadi, rohani merasa sesuatu perkara, fala yujadu illa fi tariqis sufiyyati. Maksud Imam Ghazali berkata zauq, maksud ilmu yang berbentuk rasa tadi tidak wujud melainkan di dalam tarekat ahli sufi. Dan itulah tujuan ataupun kemuncak yang nak dicapai apabila kita tadi memohon ar-rusyd daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita maklum, semua yang kita boleh belajar kita dah belajar, semua yang kita boleh usahakan kita dah usahakan. Cuma ada beberapa perkara yang tak boleh kita capai melainkan dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, yang diistilahkan sebagai al-zawq, perkara-perkara yang berbentuk rasa kerohanian manusia, dan kedua yang diistilahkan sebagai al-kashf, perkara-perkara pembukaan hijab. Dan apabila Allah Taala kurniakan rasa tersebut dan Allah Taala kurniakan kepada pembukaan hijab, baru kita dapat mengetahui hakikat kenabian tersebut. Maksud baru kita dapat tahu apa yang sebenarnya nak dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul. Maksud Nabi-Nabi dan Rasul nak membawa kepada kita tauhid, keikhlasan, al-ihsan, al-mahabbah. Semua yang istilah-istilah yang dinyatakan di dalam agama Islam ni, kesemua tersebut memerlukan kepada al-zawq. Dari situ Imam Ghazali kata di dalam kitab ni Munqidh min ad-Dalal, dia kata sesiapa yang tidak dikurniakan dengan rasa tersebut, maka dia tidak memahami daripada kenabian Nabi Muhammad SAW, daripada ilmu yang nak Nabi sampaikan, illa lisma, melainkan nama saja. Maksudnya kita dapat tahu Al-Ihsan. Kita boleh hafal lah nama Al-Ihsan tersebut, tapi kita hanya dapat tahu nama saja. Allah Subhanahu Wa Taala, kewujudan Allah, keesaan Allah. Kita boleh hafal Qul huwallahu ahad. Kita boleh sebut Huwa Allahu ahad. Kita boleh hafal dan kita boleh ulang. Tetapi Imam Ghazali kata, selagi seseorang tadi tidak dikurniakan dengan al-zawq, rasa kerohanian tadi, maka dia hanya dapat nama saja. Maksudnya dapat menghafal nama, menyebut nama, tetapi apakah yang ditunjukkan oleh nama tersebut, maka dia masih lagi berkurangan. Dan itulah soalan keempat. Apakah kemuncak daripada irsyad tadi? Irsyad dia nak mengajarkan kepada kita haqiqatun nubuwah, satu-satu sudut yang nak dibawa oleh kenabian Nabi Muhammad SAW, ilmu yang dirasai, ilmu yang dibukakan kepada hati manusia. Itulah yang nak dicapai daripada fardu ain yang ketiga, yang diistilahkan sebagai at-tasawuf, yang dibimbing oleh guru-guru mursyid sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat. Jadi sebab itu Imam Nawawi kata di sini, salah satu lagi kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Muhammad ialah sunnah-sunnah yang berkekalan sehingga hari kiamat, lil mustarsyidin, kepada orang-orang yang menuntut ar-rusyd. Kan, maksud Imam Nawawi radhiyallahu anhu tak kata orang menuntut hidayah, kan, kerana sekiranya kata orang menuntut hidayat, kita masih keliru sebab hidayat tadi terbagi kepada dua. Tapi Imam Ghazali, Imam Nawawi, dia nakkan kita tadi faham bahawa hidayah tadi dia ada dua bentuk. Yang kamu nak kena tuntut sebelum kamu mati ialah al-istirsyad, menuntut ar-rusyd, petunjuk bimbingan untuk sampai kepada penghujungnya.